Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid sekalian, apa khabar? Dan saya doakan semua dalam sihat sejahtera. Jadi bertemu kita pada hari ini untuk pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 Sirah yang akan memasuk kepada tajuk Perjanjian Aqabah. Okey, murid boleh buka buku teks. Okey, ataupun boleh tengok slide ni lah. Okey, boleh buka buku teks. Okey, kita balik. Kita buka buku teks ataupun apa ni? Kita tengok slide ni. Okey. Namun sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat Allah yang Maha Kasih. Baiklah murid, sebelum tu kita berkenalan dululah dengan latar belakang masyarakat Yathrib. Okay, kita ada buat dua slide show kat sini. Itu ada tulisan Rumi dan Jawi lah. Okay, boleh baca mana-mana. Okay, kita baca sedikit lah. Apa itu latar belakang Yathrib? Latar belakang masyarakat Yathrib ni kalau sekarang ni kita kenal sebagai Madinah. Okey, Madinah Muda Yathrib. Diambil sebenarnya nama orang yang mengasaskan tempat tu lah, Muda Yathrib. Yathrib ni sebenarnya sebuah bumi yang sangat subur dengan pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Maksudnya memang kalau kita pergi ke Madinah sekarang pun memang tanah subur, terkenal dengan kurma-kurma yang terkenal, ajwa dan sebagainya lah. Okey, pekerjaan utama penduduknya adalah bertani dan berdagang. Yalah, maksudnya selain melakukan pertanian, mereka juga berdagang bahan-bahan apa yang mereka tanam dan tanian lah. Dan mereka ni terdiri daripada pelbagai kabilah. Okey, antaranya Aus, Khazraj dan Yahudi. Yahudi ni pula ada tiga. Ada tiga kaum daripada Yahudi, iaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Di antara mereka ni masalahnya diorang ni selalu perang. Okey, lepas tu pula Yahudi ni selalu diagung-agungkan. Dia kata, nanti kamu ingat Nabi terakhir akan lahir ada daripada kalangan kami, orang-orang Yahudi. Jadi disebabkan dakwaan tersebut, penduduk-penduduk Yathrib pun macam ternanti, betul ke orang-orang Yahudi ni kata, betul ke nanti Nabi terakhir yang akan lahir nanti adalah bukan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi ni dia macam overconfident lah, yakin kata, sebab banyak Nabi kan diturunkan oleh Bani Israel. Okay, Bani Israel pun daripada Yahudi lah. Jadi diorang ni confident lah, Nabi terakhir mesti Yahudi. Dia semua ternanti. Okay. Kemudian pada tahun ke-11 kenabian, bila Nabi dah lahir semua, selepas 11 tahun kenabian, ada 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Dia datang ke Mekah untuk tunaikan haji, kemudian dia peluk Islam. Kemudian mereka dah janji dengan Rasulullah ni, okay, mereka akan menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad pada musim haji tahun depan. Dia dah janji macam tu lah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, maka berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, pada tahun ke-12 kenabian, iaitu setahun kemudian, 5 daripada 6 orang Yathrib, tak tahu kenapa, mungkin seorang tu meninggal ke ataupun tak siap ke apa, tapi yang datang tu 5 orang daripada 6 orang yang datang terlepas kan. Tapi tahun ke-12 tu, tahun berikutnya datang 5 orang. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan menemui Nabi Muhammad bersama-sama 7 orang lagi yang baru Islam. Okey, faham tak? Tahun lepas 6 orang, lepas tu tahun berikutnya 5 orang. Tapi 5 orang tu dibawa lagi 7 orang. Jadi berapa orang? 12. Dibawa 7 orang yang baru peluk Islam, tunjuk kat Nabi Muhammad, kami dah bawa lagi 7 orang saudara baru yang peluk Islam. Jadi Nabi Muhammad pun berasa sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad SAW meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Okey, yang pertama,
tidak syirik kepada Allah. Maksudnya tidak menyembah selain daripada Allah. Yang kedua apa dia? Tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang terakhir yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan akhirnya mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Tak ada bantahan, tak ada syarat, tak ada apa. Diorang okey je. Yang datang kepada 12 orang tadi, 6 plus 7, dia pun bersetuju dengan Rasulullah dan bersetuju dengan perjanjian tersebut tanpa bantahan apa-apa. Dan apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Mus'ab ni mungkin dah lama dengan Nabi Muhammad, jadi dia hantar Mus'ab. Mus'ab pergi ke Madinah, ajar mereka, bimbing mereka. Tu bukti bahawa Nabi Muhammad tak adalah bila orang masuk Islam dia biarkan macam tu je. Dia nak guide dia. Dia hantar Mus'ab ke Madinah bersama dengan orang-orang yang datang menemui Nabi tadi untuk balik ke Madinah dan untuk melakukan perkembangan dakwah dan ilmu di sana. Okey, faham okey, nampak kalau tengok gambar tu kan, ada gambar batu tempat perjanjian Aqabah pertama. Ustaz letak itu gambar. Okey, baik, kita tengok slide seterusnya. Kemudian selepas tu, tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian. Okey, kali ni diorang repeat datang lagi ramai. 70 orang dari Yathrib, termasuk 2 orang wanita, datang bertemu Rasulullah SAW. Kali ni perjanjian mereka supaya berjanji untuk bagi dia untuk apa dia? Ditambah kita perjanjian baru. Perjanjian pertama iaitu mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Okey. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Maksudnya masuk Islam ni hati kena tabah, tak boleh cepat koyak, kena tabah. Maksudnya apa yang bakal mereka hadapi adalah celaan orang kafir dan mereka kena hadapi dengan tabah. Yang kelima iaitu melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Maksudnya macam mana sayang pada keluarga, macam itulah sayang juga pada Nabi Muhammad SAW. Tu ada gambar situ, Ustaz selit juga gambar menunjukkan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, baik, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, kepentingan perjanjian Aqabah. Okey, setiap bentuk ada kepentingannya lah. Okey, Ustaz selit ni ada 5 kepentingan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Dari segi agama, yang pertama sekali terhindar daripada syirik dan kufran. Kan perjanjian antara ini adalah tidak mencari dengan Allah. Okey, jadi dari segi agamanya, pertama sekali terhindar daripada syirik dan kekufuran. Yang kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW semakin bertambah semakin sayang. Dari segi nyawa pula, nyawa terpelihara dan dihargai. Yang kedua, keselamatan manusia terjamin. Dari segi akal pula, yang pertama, terpelihara dari anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Yang kedua, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Dari segi harta pula, menghormati hak milik setiap individu. Yang kedua, harta terpelihara daripada pencerobohan. Okay? Dan dari segi maruah diri pula, maruah manusia dijaga dan menghormati setiap hak individu. Okey, tak baca lah. Okey, seterusnya. Okey, ikhtibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa ikhtibar dia? Yang pertama sekali, mencari kebenaran. Iaitu, kalau tengok yang kuning pula, penduduk Yathrib nanti kemunculan Nabi Muhammad SAW. Apa yang satu ikhtibar dia? Kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman jalan yang benar. Nampak? Ini cari kebenaran. Maksudnya, penduduk Yathrib nanti kemunculan Muhammad. Dia nantikan betul ke Nabi yang dikatakan sebagai Nabi Muhammad itu adalah daripada orang Yahudi ke? Rupa-rupanya orang Quraisy Arab. Bangsa apa rupanya orang Quraisy Arab. Dan bila Nabi datang, mereka tak ada setengah-setengah tu datang kepada Nabi. Okey, dan Islam.
Okey, yang seterusnya ketaatan dan kesetiaan. Mendengar dan mentaati Rasulullah SAW. Kita hendaklah mengikuti perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Undang-undang ni selagi undang-undang itu tidak bercanggah dengan agama kita, maka kita wajib menjunjung undang-undang tersebut. Wajib patuhlah. Kalau katakan selagi undang-undang tu tak menyuruh kita berzina ke, tak menyuruh kita minum arak ke apa ke, kita boleh patuh. Selagi dia di bawah kata orang amar ma'ruf nahi munkar, ataupun selagi dia diredai Allah, kita kena patuh undang-undang tersebut. Okey. Yang ketiga, menjauhi akhlak yang keji seperti tidak mencuri dan berzina. Okey, apa dia? Sentiasa menjauhi perbuatan mungkar dan dilarang. Kan tadi dalam perjanjian tu ingat tak antaranya apa? Mesti tak ingat dia. Antara perjanjian tu dia kata jangan mencuri kan, jangan berzina kan. Itulah mengelakkan perbuatan keji dan mungkar. Dan terakhir sekali ialah membina perpaduan dan kasih sayang. Itu tidak melakukan fitnah dan apa dia? Pembunuhan. Jangan membunuh anak perempuan kan, antara perjanjian ni kan. Fitnah pembunuhan. Maka kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Faham ya murid-murid? Agak semua jelas lah, faham. Okey, baik. Kita tengok slide seterusnya. Okey, ini gambar Ustaz letak lah. Ini adalah tempat lokasi perjanjian Aqabah. Sekarang ni tempat ni, gambar ni kini dikenal sebagai Masjid Bai'at. Tempat dia lah. Antara tinggalan-tinggalan sejarah dia lah. Okey, sekali faham tak murid apa maksud perjanjian Aqabah? Okey, perjanjian Aqabah ni terjadi ada dua perjanjian Aqabah. Yang pertama dan kedua, ingat tarikh ni. Yang pertama pada tahun ke-12 kenabian, dan perjanjian kedua berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Itu tarikh ni, dan berlaku di Bukit Aqabah, kini dikenali sebagai Masjid Bai'at. Okey murid-murid? Okey, insya-Allah nanti ini sebagai rakaman saja. Nanti insya-Allah nanti lepas ni kita akan ber-Google Meet lah. Saya harap murid-murid dapat masuk dalam Google Meet saya. Kita akan membincangkan lebih jelas lah. Apa-apa yang tak faham boleh bertanya lah kepada saya. Dan mungkin juga jangan lupa akan sediakan latihan ataupun mungkin kuis untuk murid jawab. Okey, insya-Allah semoga bertemu lagi di hari dan masa yang akan datang. Doakanlah. Doakanlah semoga wabak ini dapat dihentikan dan dapat bersama-sama datang sekolah betul insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.